Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita anugerah yang besar pada hari ini, yaitu anugerah ataupun nikmat iman yang terus menerus kepada kita. Perlulah kita sama-sama mempertingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlulah kita menghayati ibadah kita ini menandakan kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati imam, tuan imam yang bertugas pada hari ini, Ustaz Alif. Terusnya Bilal yang bertugas AJK pengurus barisan AJK pengurus masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pagi ini marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Sebelum itu firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kepada aku, nescaya aku akan ingat kepada engkau. Katanya Ibn Abbas dalam tafsir Ibn Katsir ini, Ibn Abbas kata, jika kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala lebih ingat kepada kita. Jadi bulan Ramadan ini kita perlulah meningkatkan zikir kita, iaitu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nak menyatakan kita ini ingat pada Allah Subhanahu wa taala macam mana? Itu ayat selepas dia, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur kepadaku. Itulah tanda-tanda orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ialah bersyukur kepada aku. Sungguhnya Nabi Musa alaihissalam telah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabb, kaifa ashkuruka? Wahai Tuhan, macam mana aku nak bersyukur kepada aku? Kamu telah membuat aku, kamu buat segala-galanya, makan, minum, ditanggung semua. Nah kita nak terima kasih kan? Kalau manusia kan, nada terima kasih dengan mulut, dengan kita kita balas budi dia, belanja, orang belanja kita, kita belanja balik, nak terima kasih. Tetapi Allah SWT ni maha kaya, macam mana kita nak berterima kasih? Ada. Lalu qala lahu rabbu, berfirman Allah Subhanahu wa taala oleh Tuhannya, tadhakkuruni
wala tansani. Caranya ialah ingatlah pada aku dan janganlah kamu lupa kepada aku. Itu cara dia. Kita bersyukur, kita kena ingat pada aku dan janganlah kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dzakartani faqad syakarta wa idza nasitani faqad kafartani. Fa idza dzakartani faqad syakartani wa idza nasitani faqad kafartani. Nah, itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, maka jikalau engkau ingat pada aku, maka itulah sesungguhnya kamu syukur kepada aku. Jika kamu lupa pada aku, itulah kamu kufur kepada aku. Itulah yang dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, selama 12 bulan, jadi sebulan, bulan Ramadan ini sahaja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita berpuasa. Lalu kita hitungkan umur kita. Umur kita kadang-kadang ada umur 60, 50, 30 lebih. Ada. Hitung setiap hari berapa hari dah kita. Kalau umur 60 lebih tu 2000 lebih hari dah. Saya lupa nak kira. Ada. 2000 lebih hari. Adakah pernah Allah SWT tak beri kepada kita makan? Tak pernah. Walaupun sehari pun. Walaupun sedikit pun Allah SWT makan kepada kita. Ada. Dan Allah SWT beri lagi kita hidup atas dunia untuk beramal pada Allah SWT. Sungguhnya tanda-tanda, sungguhnya perkara itu perlulah kita muhasabah. Semua pemberian Allah SWT itu amat-amatlah tinggi. Lalu Allah SWT ajar kepada kita cara sabar. Lepas cara syukur, kemudian Allah SWT ajar kepada kita cara sabar. Seperti mana ayat yang selepas itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha salah innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, memohonlah pertolongan oleh kamu bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mengikut tafsiran Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala telah mencerita kepada kita cara kita bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, terang kepada kita cara kita sabar. Kenapa sabar? Kerana dengan sabar inilah cara kita nak mencari ataupun mengejar-ngejar akhirat. Dalam tafsir ini sebut begitu. Untuk kita talabul akhirah, talabul khairi fil akhirah. Untuk kita mencari-cari kebaikan untuk mengejar akhirat itu, perlulah kita sabar. Minta pertolongan pada Allah SWT dengan penuh sabar. Lalu Allah SWT berfirman daripada ayat yang sebelumnya, iaitu juzuk 1, ini juzuk 2. Juzuk 1 Allah pernah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan perlulah kamu sabar
dan salat. Perlulah kamu minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, kembali kepada salat. Sungguhnya ianya salat itu lakabiratun, perkara yang besar. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Lalu Ibnu Katsir kata sebaik-baik secomel-comel kita apabila dapat musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, nak memohon pertolongan daripada musibah itu kita kena sabar dan salat. Sabar dan salat. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala selalu menguji kita dengan bermacam-macam ujian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita macam mana sabar. Katanya Muqatil Ibn Hayyan dalam tafsir ayat ini, memohon pertolongan dalam mencari akhirat itu perlulah dengan sabar dalam melaksanakan perkara-perkara wajib dan dengan salat. Dalam kita sabar di sini adalah kita bersabar untuk melaksanakan perkara-perkara yang Allah SWT wajibkan kepada kita. Itu maksud salat. Itu maksud sabar. Sabar di sini maksudnya ada beberapa maksud. Yang pertamanya, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Sabar adalah bermaksud mendekatkan, sabar dalam membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu adalah bersabar dalam membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sabar. Dan sabar juga bermaksud puasa. Sabar juga bermaksud puasa. Ini katanya Mujahid. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini begitulah dia kata. Mujahid kata sabar itu adalah puasa. Dan yang paling tinggi, orang yang paling tinggi sabar ini, yang paling tinggi amalan sabar ini ialah kita mengerjakan salat. Sebab apa? Kerana salat itu adalah lakabiratun illa 'alal khashi'in, perkara yang besar, paling besar, sangat besar. Salat ini besar sebab apa? Sebabnya dia mengandungi taqarrub ila Allah, mengandungi dekatnya diri kita ini pada Allah SWT. Dalam salat kita merapatkan hubungan kita dengan Rabb, dengan Tuhan kita. Dalam salat ini dalam salat ini ada juga menguji keikhlasan ibadat kita kepada Allah SWT. Lalu Mujahid kata, lalu Muqatil Ibn Hayyan kata, salat adalah perkara yang besar. Perkara yang besar yang perlu kita jaga. Inilah yang dikatakan salat perlu ada kesabaran yang besar. Jadi hadirin sekalian, hari-hari kita sembahyang, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini, sembahyang tarawih, ada yang buat 20 rakaat, ada yang buat 8 rakaat, ada yang buat ikut dia, ada 4 rakaat. Sembahyang tarawih ini kadang-kadang kita rasa penat,
Apabila rasa penat, kita hilang fokus, hilang fokus. Apabila rasa penat, jumpa Tok Imam laju sikit lah, ada satu ayat je lah hari ni, ada. Kalau rasa penat, ada. Solat tarawih memang menguji kita, menguji kesabaran kita, takarrub kita kepada Allah SWT. Lalu mereka-mereka yang sabar dalam solat ini, mereka telah bersedia untuk mengerjakan solat. Itu orang sabar ni, orang yang penuh sabar ni adalah orang yang bersedia untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dalam solat. Kalau kata kita nak sembahyang tarawih malam ni, lalu kita kena bersedia untuk sembahyang tarawih. Bersedia macam mana? Kita tahu malam ni malam ke-9, malam ni malam ke-10. Lalu kita baca juzuk 10, baca, kemudian tengok tafsir. Kerana apa? Tengok tafsir itu, membaca Al-Quran itu boleh membantu kita khusyuk dalam solat, boleh membantu kita menghayati solat, boleh mendatangkan kualiti dalam solat. Lalu perlulah kita bersungguh-sungguh ataupun menjadi orang-orang yang sabar dalam solat dengan bersedia untuk solat. Itulah cara. Jadi hadirin sekalian, Mujahid kata sabar itu adalah puasa. Puasa. Kerana sebab apa puasa? Puasa itu mengandungi banyak perkara yang perlu kita sabar. Yang pertamanya, puasa ini kita kena sabar daripada menahan diri kita daripada makan dan minum. Yang keduanya, puasa ini boleh mengekang, kena mengekang diri kita daripada syahwat kita. Lebih-lebih lagi syahwat dengan wanita. Yang ketiganya, puasa ini kena menahan daripada buat perkara-perkara maksiat, buat perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk. Kena tahan. Puasa. Lalu itulah yang dikatakan oleh Mujahid, puasa ini, sabar ini adalah puasa. Hadirin sekalian, saya nak bagi tahu di sini bahawasanya puasa ini adalah tanda-tanda orang yang sabar. Dan orang yang sabar ini, kalau tengok dalam tafsir, adalah orang-orang yang mencari akhirat, talabu khair fil akhirah, adalah orang-orang yang mencari kebaikan untuk ke akhirat. Kita nak kejar akhirat ini kena sabar dengan puasa. Kena sabar dengan puasa. Sabarnya kita dalam menahan nafsu, sabarnya kita dalam menahan segala nafsu, mulut kita, akhlak kita. Itulah yang terkandung dalam puasa. Puasa ini, semua perkara yang dilarang oleh Allah SWT itu perlu kita jauh. Jangan kita ingat puasa ini tahan lapar dan dahaga saja, tetapi mulut kita kita tidak jaga, mata kita tak jaga. Itu bukan orang panggil puasa. Kerana puasa ini terkandung dalam sabar yang besar. Kadang-kadang ramainya orang yang dalam hadis sebut, ramainya orang yang berpuasa akan tapi dia tidak ada apa-apa, bahkan dapat lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa? Dia menahan perut sahaja, bahkan mata dia, nafsu dia tidak kawal. Lebih-lebih lagi pada era kita ini banyak kemudahan
banyak perkara-perkara maksiat. Handset contohnya, handset. Kita tengok handset, kita tengok benda lain tu benda lain. Ada. Tengok handset, kita tengok ada musyarat dah, ini contohnya. Ada tadarus Al-Quran dah. Nak tengok benda lain. Tertekan Facebook contoh. Ada. Tertekan Facebook. Ada. Orang tu buat live, orang ni buat live. Ada. Maka terbeliaklah mata kita. Kita tak sedar masa tu, kita sabar, kita dah dengar puasa. Ada. Lalu nak tutup. Kau tutup, kau belak buat tu bi. Ada. Tekan kadang-kadang virus tu bi. Ada. Tertekan internet, Google kan. Ada. Virus masuk contoh. Ada. Tu kan benda pelik akan keluar. Lalu keluarlah. Yes ke no. Tekan no pun tengok lebih berat tu bi. Tekan no dah tapi lebih berat. Itu masalah. Masalah maksiat. Nak kata maksiat kita di era kita ni berleluasa. Jadi benda-benda itu perlulah kita kena sabar. Kadang-kadang kena tinggal handset. Lepas buka puasa ataupun malam, kalau rasa penting sangat nak tengok ada apa-apa makluman ke, tengoklah malam-malam. Tengok tengah malam. Kalau tak ada benda yang penting, tak perlulah tengok handset sangat. Ni kat sebelum buka puasa, serang. Kalau pengkuliah kat, sebelum kuliah kena tengok dulu handset. Sebab apa? Dalam handset kadang-kadang ada banyak maklumat. Kalau sini kat macam-macam tafsir ada ni. Kita buka Quran, download Quran hak jenis ada tafsir banyak. Jadi perlulah terpaksa kena tengok juga. Begitulah ujian kita pada bulan puasa, kena sabar. Kena sabar dalam mengekang nafsu. Sebab apa? Dalam tafsir kata sebut juga awalnya sabar ini bermaksud kita ini mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam perkara-perkara yang perlu kita tinggal daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itulah yang dimaksudkan dengan sabar. Jadi hadirin sekalian, dapatlah kita simpulkan bahawasanya dalam sabar ini, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan perlulah kita sabar, iaitu perlulah kita puasa ini dengan penuh sabar. Sabar yang mana yang perlu kita buat, iaitu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kandungan maksud sabar. Dalam mengerjakan amal soleh kita kena sabar. Hari ini malah nak ngaji ini, lalu kena sabar, kena lawang. Hari ini malah nak main tarawih, kena sabar, kena lawang. Hari ini rasa nak rehat, kena lawan. Kena lawan. Sebab apa? Itu kandungan sabar yang sebenar. Itulah intipati sabar yang sebenar. Kena lawan. Kerana apa? Fadilatnya, kalau kita tak lawan, kita menjadi orang-orang yang rugi. Kita menjadi orang-orang yang rugi. Fadilat bulan puasa ini, kita berpuasa, dan di bulan puasa dan bulan puasa itu sendiri, fadilat kita beramal dengan amal-amal yang sunat. Fadilatnya seperti pahalanya kita buat perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, as-salah, perlulah kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju ke mencari-cari kebaikan akhirat itu dengan solat. Kerana solat ini menunjukkan bahawasanya, solat ini dikatakan bahawasanya taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaha lakabiratun, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Sungguhnya salat itu adalah perkara yang besar. Jika kita tidak jaga salat, maka apa-apa yang Allah SWT janjikan kepada kita tidak akan tercapai. Illa 'alal khashi'in, kecuali mereka-mereka yang khusyuk dalam salat. Apa yang kita nak capai dalam salat? Iaitu kita nak menyatakan ta'abbud kita kepada Allah SWT, nak menyatakan taat kita kepada Allah SWT. Lalu perlulah kita menyatakan taat itu dengan penuh khusyuk, penuh khusyuk dan tawaddu. Barulah kita boleh memohon pada Allah SWT sesuatu yang kita inginkan. Jadi muslimin dan muslimat, saya rasa panjang dah ni ada perbahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dalam tafsir dua ayat ini, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, iaitu kita apabila kita nak menyatakan syukur itu, perlulah kita ingat pada Allah SWT, dekat diri pada Allah SWT. Dan kemudian Allah SWT berfirman lagi ayat yang selepas pada tu, iaitu sabar dalam iaitu manusia yang memohon pertolongan daripada mencari akhirat itu, perlulah kena sabar. Sabar banyak perkara, iaitu sabar dalam puasa, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah SWT, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah SWT larang, dan sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dan kemudian salat ni adalah perkara yang besar yang perlu kita hadami, yang perlu kita buat sungguh-sungguh, kerana dia adalah mengandungi taqarrub kita kepada Allah SWT, hubungan kita dengan Allah SWT. Lalu apabila kita berhubung dengan Rabb kita, berhubung dengan Tuhan kita, maka perlulah kita buat sungguh-sungguh. Jadi sembahyang tarawih ke sembahyang solat fardu ke pada bulan ini, kena buat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah SWT akan menyelesaikan segala masalah-masalah kita dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan mencari keredaan Allah SWT. Jadi itu sahaja perkongsian yang kita boleh ambil, ataupun kesimpulan yang kita boleh ambil pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita simpan dalam poket kita pada pagi ini, dengan beramal dengan syukur dan sabar, dan salat. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Kullu min indillah. Hakikat yang sebenarnya kullu min indillah. Baik dan buruk itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya manusia ini tiada kuasa untuk memberi mudarat dan anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.